Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 6 Seroja. Berjumpa kita pada pagi ini untuk sesi PDPR kita ya. Saya berharap semua murid-murid 6 Seroja telah pun bersedia untuk mengikuti PDPR kita pada pagi ini. Okey kelas, untuk pagi ini kita akan pergi pada topik gerhana, masih gerhana. Hari ini kita akan belajar tentang kejadian fenomena gerhana matahari. Apakah itu gerhana matahari? Okey, kalau kita lihat pada grafik di sini, ini merupakan gambar yang sebenarnya saya ambil daripada buku teks ya. Kalau kita lihat di sini, keadaan ini adalah pada waktu siang, tapi kelihatan seperti senja, seperti malam, di mana keadaan bumi sekitar menjadi gelap. Jadi ini adalah kejadian gerhana yang akan kita bincang pada kali ini ya, murid-murid. Kita lihat, apakah maksud gerhana? Kalau sebelum ni kita dah belajar tentang gerhana bulan. Gerhana bulan kita masih ingat lagi ya, bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Tapi kali ini pula gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi pada satu garis lurus. Kali ini ketika gerhana matahari, bulan berada di tengah-tengah. Bulan ni seperti bumi bersifat legap. Ia menghalang cahaya matahari sampai. Jadi sini bulan akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Jadi bumi ni akan ditutupi oleh bayang-bayang bulan. Kita tengok ya. Kalau gerhana bulan berlaku pada waktu malam, ketika fasa bulan purnama. Tetapi gerhana matahari berlaku pada waktu siang apabila bulan berada dalam fasa anak bulan. Ingat ya, murid-murid, waktu siang ketika bulan berada dalam fasa anak bulan. Kemudian berbandingan gerhana bulan, gerhana matahari ini berlaku beberapa minit saja. Dia bukan seperti gerhana bulan, boleh berlaku sehingga beberapa jam. Kenapa sekejap saja? Ini adalah kerana saiz bulan lebih kecil berbanding daripada saiz bumi. Bukan matahari, berbanding saiz bumi. Oleh itu, bayang-bayang bulan yang terbentuk adalah kecil dan tidak menutupi keseluruhan bumi. Kalau kita lihat gerhana matahari, bulan tengah. Bulan ni saiznya kecil saja, paling kecil. Oleh itu, bayang-bayang yang terbentuk dan kecil. Jadi gerhana ni berlaku dalam masa yang singkat. Okey, kalau kita lihat seterusnya, hanya kawasan yang dilindungi bayang-bayang gelap bulan akan mengalami gerhana matahari penuh. Kawasan bumi yang ditutupi oleh bayang-bayang bulan yang gelap akan gerhana matahari penuh. Semasa gerhana matahari penuh, seperti kita tengok tadi ya, keadaan akan jadi gelap seperti waktu malam. Ketika gerhana matahari penuh, kita lihat seperti matahari ni macam cakera hitam yang dikelilingi gegelan cerah. Ketika itu kita panggil gerhana corona ataupun gerhana cincin. Bentuknya seperti cincin. Manakala kawasan yang dilindungi oleh bayang-bayang bulan yang lebih cerah akan mengalami gerhana matahari separa. Okey, yang ini gambaran grafik. Kita tengok. Bila kita diminta melukis, macam inilah bentuk dia. Bulan tengah-tengah. Dan tengok kawasan bayang-bayang bulan di atas permukaan bumi. Sikit je bayang-bayang yang betul-betul gelap. Yang lainnya separa. Yang sama-sama gerhana matahari separa. Kalau kita tengok di sini. Okey. Ini lagi gambaran grafik ya. Bila kita lukis, pastikan bulan tengah-tengah dan kawasan yang dilindungi oleh bayang-bayang bulan akan gelap sepenuhnya. Maka berlakulah gerhana matahari penuh. Okey, yang ini pula, inilah dia. Gambaran macam mana gerhana matahari penuh. Yang kita panggil gerhana matahari cincin ataupun corona. Sebab bentuknya seperti cincin. Ya, murid-murid? Okey, yang ini pula kita lihat ya video ya tentang gerhana matahari, fenomena gerhana matahari. Menarik kan? Okey.
Yang ni satu lagi nampak gerhana matahari corona ataupun gerhana matahari cincin sedang berlaku. Okey, kita tengok Gerhana matahari boleh berlaku sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 2 kali setahun. Tempoh kejadian gerhana matahari biasanya hanya beberapa minit. Macam saya beritahu tadi, beberapa minit saja, 2 kali setahun. Dekat di Malaysia ni pernah saya pernah bawa anak murid saya pergi tengok kejadian gerhana matahari pada waktu siang. Dan saya ingatkan, kita tak boleh renung direct gunakan mata kita ke arah cahaya matahari. Kerananya cahaya matahari terlalu kuat. Ketika gerhana terlalu kuat, boleh merosakkan mata. Jadi macam nak tengok, kita gunakan filem X-ray tu, ataupun kita gunakan letakkan baldi dengan air, kita tengok gambaran gerhana matahari pada baldi tersebut, dalam air tersebut. Tak boleh renung direct dengan mata kita, murid-murid akan rosak. Okey, nampak sini peringkat-peringkat fenomena gerhana matahari yang dapat diperhatikan di bumi. Ada gerhana matahari penuh, yang corona, ada gerhana matahari separa. Okey, yang ini pun tadi Kalau tengok yang tengah tu gerhana matahari corona ataupun penuh. Okey, murid-murid, kita rumuskan. Gerhana matahari seperti saya bincang tadi, berlaku pada waktu siang, bulan waktu malam. Gerhana penuh berlaku apabila cahaya matahari dihalang sepenuhnya oleh bulan. Gerhana separa pula apabila sebahagian matahari yang kelihatan, sebahagian lagi dilindungi oleh bulan. Semasa gerhana matahari penuh, kelihatan gelap di tengah dan cahaya terbentuk seperti cincin. Itu yang kita panggil gerhana matahari cincin ataupun corona, kerana bentuknya seperti cincin, gelap di tengah. Murid-murid. Okey. Apa bezanya antara gerhana bulan, kita dah belajar, dan gerhana matahari? Gerhana bulan adalah kawasan bayang-bayang bumi yang gelap sepenuhnya, sebab bayang-bayang bumi tu yang menutupi bulan. Manakala gerhana matahari penuh pula, keseluruhan matahari dihalang oleh bulan dan hanya boleh dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap sepenuhnya. Kemudian gerhana bulan separa, sebahagian bulan berada dalam kawasan bayang-bayang bumi yang gelap separa. Manakala gerhana matahari separa pula, sebahagian matahari dihalang oleh bulan. Matahari hanya boleh dilihat dari kawasan bayang-bayang bulan yang gelap separa. Jadi itulah bezanya antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Selain daripada itu, gerhana bulan berlaku pada waktu malam, gerhana matahari waktu siang. Gerhana bulan boleh mencapai beberapa jam, manakala gerhana matahari hanya beberapa minit. Kenapa? Kerana bulan yang berada di tengah tu kecil saja, paling kecil saiznya. Oleh itu bayang-bayang yang gelapnya hanya kecil sahaja. Sebab tu ia berlaku dalam masa yang singkat. Dan satu lagi yang penting, gerhana bulan berlaku ketika fasa bulan purnama, manakala gerhana matahari berlaku ketika fasa anak bulan. Murid-murid. Jadi saya berharap saya berharap murid-murid telah faham, dan kalau diminta untuk melakarkan grafik bagaimana kedudukan bulan, bumi dan matahari ketika gerhana, murid-murid boleh lakukan. Jadi selepas ini murid-murid siapkan tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih, bye.